إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi menjadi pilihan oleh Allah untuk dapat solat subuh berjemaah pagi ni, dapat kita doa sama-sama, dapat wirid sama-sama, dapat kita luangkan masa untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, suatu majlis yang kita yakini insya-Allah memberikan kebaikan untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita, menjadikan kehidupan kita lebih berkat, rezeki yang kita dapat berkat, insya-Allah. Sisa umur yang ada ni pun menjadi sisa umur yang berkat, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita bermula pada ayat yang ke-47 surah Al-Ankabut juzuk 21 muka surat 10. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم وكذلك أنزلنا nun mati bertemu dengan zai ikhfa hakiki kita baca dengan dengung qada 2 harakat atau kalau menurut kaedah Rasam Osmani ni untuk yang tak berapa nak mahir ilmu tajwid cukup dia melihat nun yang mati itu setiap nun yang mati apabila tiada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca dengan dengung kadar 2 harakat kecuali kalau di hadapannya ada huruf lam dan ra. Anzalna ilaika. Huruf alif iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ini mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Anzalna ilaikal kitab. Bila kita waqaf pada kitab, ba tu jadi qalqalah kitab. Dalam masa yang sama kitab tu jadi man arid lisukun bila kita waqaf. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Anzalna ilaikal kitab. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Ataina nampak macam mad asli tapi itu bukan mad asli, itu mad badal. Ataina itu mad ba. Setiap pangkal perkataan kalau ada perkataan a, i, u panjang 2 harakat tu itu mad badal. Atainahumul kitaba yu'minuna bih. Kalau kita waqaf pada bih tak ada apa-apa hukumlah. Tapi kalau kita wasal sambungkan yu'minuna bihi wa min, dia akan jadi man silah qasirah. Setiap kali kita jumpa huruf ha yang besar tu, ha besar tu, dia bagi bawah, lepas tu ada huruf ya kecil di hadapannya. Atau ha besar bagi depan, selepas tu ada huruf waw kecil di hadapannya. Kalau huruf waw atau ya yang kecil itu tiada tanda mad di atasnya, maka kita kena baca 2 harakat. Itu tanda mad silah qasirah. Seperti ini. Yu'minuna bihi wa min haula. Wa min haula. Min ha itu izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ha. Atau ikut kaedah tulisan setiap nun yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Haula ni nampak macam huruf alif bertemu dengan hamzah pada dalam satu perkataan. Kalau dalam satu perkataan itu mak wajib. Kalau 2 perkataan seperti di atas tadi anzalna ilai itu mad jaiz. Jadi haula ni dia bukan mak wajib ni. Ha tu satu perkataan yang lain. Ula satu perkataan yang lain. Jadi 2 perkataan. Jadi ha ni mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Cuma dalam tulisan dia sambungkan. Semua perkataan haula yang ha tu adalah mad jaiz. La i yang belakang tu itu mad wajib muttasil. Jadi kedua-duanya mad jaiz dengan mad wajib ni kita seimbangkan. Qadar madnya jadi 4 harakat. Haula man yu'minu bih. Mai itu idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu dengan ya. Jadi idgham maknanya masukkan bunyi nun ke dalam huruf ya.
serta dengung. Allahu Akbar. Man yu'minu bih. Kita berhenti pada bih, tak ada masalah. Tapi kalau sambung terus, dia akan jadi seperti yu'minu bihi wa min tadilah. Mad silah qasirah. Wa ma yaj jim yang mati qalqalah sughra sebab dia tengah-tengah bacaan. Yajhadu, ada bunyi detakkan suara yajhadu bi ayatina. A tu sama dengan atainahum ke atas. Bi tu perkataan yang lain tuan, dengan maksud dia. Jadi ayatina tu permulaan perkataan dia ayatina. Jadi a tu mad badal. Ayatina illa sama dengan anzalna ilaika. Mad jaiz munfasil 4 harakat. Kemudian illal kafirun. Run tu man arid li sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran dia. Dan begitulah kami, yakni Allah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran, dan mereka yang kami turuni kitab itu mempercayainya, dan di antara mereka penduduk Makkah ada yang percaya kepadanya, dan tidak ada yang mengingkari ayat kami melainkan orang-orang yang kufur. Seperti biasa tuan-tuan, kita ambil dulu maksud ayat ni. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47 ni, begitulah kami, yakni Allah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Nak cerita sebelum ni, Allah Ta'ala dah turunkan kitab-kitab yang lain seperti Taurat kepada Musa alaihi salam, Zabur kepada Daud alaihi salam, dan Injil kepada Isa. Demikian juga kata Allah, wahai Muhammad, kami turunkan kepada engkau kitab yang diberi nama Al-Quran. Dan mereka yang kami turuni kitab itu mempercayainya. Dan bila Quran ni turun, sebahagian dari ahli-ahli kitab, orang yang dapat kitab dulu, beriman dengan Al-Quran, seperti Salman Al-Farisi. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Abdullah bin Salam. Ni orang yang dapat kitab awal, kitab Taurat. Dan mereka dah tahu dah ada cerita Rasulullah dalam kitab mereka. Sebahagian mereka beriman pada Al-Quran, sebahagian lagi engkar. Dan juga sebahagian daripada penduduk Makkah yang tak pernah dapat kitab, orang Quraisy Makkah, sebahagiannya beriman kepada kitab Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, bila Quran turun, ada sebahagian manusia yang mengingkari kitab ni. Dan tidak ada yang mengingkari ayat kami melainkan orang-orang yang kufur. Maknanya ada sebahagian orang yang ingkar dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempercayainya. Kemudian Allah menerangkan bahawa Quran itu diturunkan tidak ada bezanya dengan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya yang telah diturunkan. Kalau kitab-kitab yang terdahulu ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mahu beriman dengannya, maka tidaklah hairan di antara orang-orang kafir dari penduduk Makkah atau lainnya ada yang telah beriman dengan Quran. Malahan orang-orang ahli kitab sudah pun tahu dan mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Quran.
tetapi mereka kemudian telah kufur dan mengingkarinya padahal sebelum itu telah tahu mengenainya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, bila Quran turun, orang-orang dulu dapat kitab, sebahagiannya percaya, sebahagiannya tak nak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut hilang pendapatan. Sebab masa tu ahli kitab ni, pendeta-pendeta ni, seperti mana yang kita telah tahu, mereka ni setiap bulan akan diberikan habuan oleh orang ahli pengikut-pengikut dia. Kan kalau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis gerang. Orang semua tertumpu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian ni beriman. Mereka tahu Rasulullah memang betul, memang benar. Dalam kitab-kitab mereka dah tulis dah secara detail. Bahkan mereka disebutkan juga dalam Quran ni, Nabi akhir zaman ni tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ada disebut dalam kitab Taurat mereka. Jadi sebahagiannya beriman, sebahagiannya kufur. Begitu jugalah pada penduduk Mekah, sebahagiannya beriman, sebahagiannya kufur. Jadi ayat wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, yajhad ni maksudnya mengingkari, menentang, ajak berdebat, bertongkar. Tapi yajhad ni dalam bahasa Arab maksudnya berdebat dengan sesuatu perkara yang orang tahu benda tu betul. Betul guna perkataan yajhadu, maknanya orang yang berdebat dengan Rasulullah tentang perihal Quran. Sebenarnya mereka yakin Quran tu adalah kitab yang benar daripada Allah, tapi oleh dengan sebab dagil, dengan sebab perangai buruk, tak mahu menerima, maka mereka berdebat, bertengkar. Jadi perkataan jahada ni nak beritahu berdebat, sebenarnya dah tahu apa yang diperbincangkan, yang diperdebatkan tu adalah benda yang betul. Cuma orang yang mendebatkan ni adalah orang-orang yang degil, yang ingkar, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala gunakan wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang mengingkari. Mengingkari itu digunakan perkataan mengingkari. Asalnya yajhad ni menentang. Kan nak beritahu dah tahu dah, tapi dogi tak nak dengar cakap, maka carilah alasan untuk berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke hari ni. Kan ayat ni, ada lagi orang-orang yang tak mahu beriman dengan Al-Quran ini, yang tak pakai ajaran Al-Quran ni. Al-Quran tu dia percaya, tapi ajaran tu tak diikut. Serupa yang macam orang tak beriman. Itu ayat yang ke-47. Kemudian pada ayat yang ke-48, Allah Ta'ala menjelaskan, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Quran, dan tidak pernah menuliskannya dengan tanganmu. Jadi kalau ada engkau membaca dan menulisnya, nescaya orang-orang yang membantahnya akan menjadi ragu-ragu. Di sini Allah menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dituruni Quran, baginda belum pernah membaca sebarang kitab, apalagi membaca Quran, dan belum pernah menuliskannya dengan tangannya. Sebab membaca dan menulis itu bukanlah menjadi kebiasaan kepadanya. Bahkan baginda itu telah ditakdirkan oleh Allah berkeadaan buta huruf. Jadi Rasulullah tak tahu baca, Rasulullah tak tahu menulis. Kan kalau Rasulullah tahu membaca, tahu menulis, di zaman itu zaman orang gila dengan syair, dengan puisi. Tiba-tiba Rasulullah bawa Al-Quran dalam keadaan dia mahir menulis, mahir membaca, sudah tentulah orang-orang Quraisy, orang Arab, orang ketika itu takkan menerima Nabi. Maka akan kuatlah sangkaan buruk mereka dengan mengatakan Quran ni kau yang tulis Muhammad. Kau pandai nulis, kau pandai baca, semua kau pandai. Ni kau yang buat ni. Jadi Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah itu ummi. Ummi itu maksudnya tak tahu menulis, tak tahu membaca. Jadi tak mungkinlah Rasulullah bila baca ayat ni mencedok atau mengambil daripada mana-mana kitab sebab tak tahu baca. Jadi ayat ini menjadi hujah
satu hujah yang kuat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia adalah benar-benar rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan Quran. Berkata Imam Mujahid rahmatullah alaih, golongan orang-orang ahli kitab telah mendapati dalam kitab mereka bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menulis dan membaca, maka turunlah ayat ini. Ini saya sebutkan tadi. Kan dalam ayat, dalam kitab-kitab mereka dah beritahu dah Rasulullah ni tak tahu menulis, tak tahu membaca. Jadi bila turun Al-Quran, mereka melihat keadaan Nabi itu sendiri, mereka pasti dah bahawasanya Rasulullah tu memang benar Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Kesimpulannya, Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad telah tinggal berapa lama bersama kaummu sebelum dituruni Quran, sedangkan engkau tidak tahu membaca dan menulis. Setiap orang dari kaummu tahu bahawa engkau buta huruf. Sifat ini telah termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu sebagaimana pada ayat 157 surah Al-A'raf yang berbunyi, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sambungan ayat. Dalam ayat surah Al-A'raf ni sebut iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tak tahu menulis baca, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Allah Akbar. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka daripada berbuat yang mungkar. Dalam Taurat ada tulis dah Nabi itu ummi, maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Dah sebut dalam Taurat Nabi itu dia ummi, tak tahu baca tak tahu menulis. Kemudian dia ya'muru bil ma'ruf, Nabi itu suruh buat benda-benda yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan dia mencegah daripada perbuatan-perbuatan buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Sebut dalam Quran. Rasul tu Muhammad tu datang nanti menghalalkan benda-benda yang baik, mengharamkan benda-benda yang buruk. Wa yad'u anhum israhum. Nabi datang nanti, Nabi itu akan angkat belenggu benda-benda yang memberatkan umat itu pada zaman tu. Dan disebut falladzi, ujung ayat tu, fa'aminu falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi ni, membantunya, menolongnya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ujung ayat surah Al-A'raf ini. Maka tidak ada jalan bagi seseorang meragui kebenaran Quran itu datangnya dari sisi Allah. Dia bukanlah merupakan kitab yang dikarang oleh manusia atau yang direka sebagai dongeng orang purbakala. Jadi sebaik mana pun puisi-puisi orang Arab ni, dia tak boleh menandingi Al-Quran. Kerana Al-Quran tu penuh dengan mukjizat. Mukjizat dari segi isi kandungannya, mukjizat dari segi penulisannya, gaya bahasanya, kedua-dua tak dapat ditandingi oleh orang Arab zaman tu. Dan mereka nampak mukjizat dari segi kandungannya. Mukjizat maknanya melemahkan. Bila dibaca Quran, Al-Quran menceritakan benda yang dah lalu beratus-ratus tahun. Dan orang tahu cerita tu. Orang Arab tahu cerita tu, Quran cerita balik. Kemudian Al-Quran cerita pula, ramalkan benda-benda yang akan datang, benda depan. Kemudian Quran cerita juga benda-benda ghaib yang tak terfikir oleh akal manusia. Itu mukjizat dari segi isi kandungannya yang orang Arab tak boleh buat macam tu. Walaupun mereka mahir berpuisi, bersajak, bersyair. Itu juga dari sudut binaan ayat.
Kita belajar dulu kan sekolah agama nusus adab. Kan syair-syair Arab. Memang menarik syair-syair yang mereka tulis. Tapi bila dibandingkan dengan Al-Quran jauh. Walaupun kita hafal syair Arab dulu, kita baca pun seronok. Ayyuhan nas isma'u wa'u man 'asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin atin. Cantik ayat itu, tapi bila tengok dengan Quran jauh jarak dia. Jauh jarak dia. Al-Quran ni binaan dia lagi cantik, kemudian susunan ayat dia tu. Nahu dia cukup. Bila kita mengaji bahasa Arab kita akan nampak indah, bahasa Arab ni cukup indah. Itu ayat yang ke-48 tuan-tuan. Ayat yang ke-49, bahkan ia Quran itu adalah bukti-bukti yang terang di dalam hati orang-orang yang diberi pengetahuan, dan tiada yang mengingkari keterangan-keterangan kami kecuali orang-orang yang zalim atau orang-orang yang aniaya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ia Quran itu adalah bukti-bukti yang terang dalam hati orang-orang yang diberi pengetahuan. Allah memperkuat pernyataannya mengenai Quran itu benar-benar diturunkan dari sisinya, dan Quran itu adalah tanda bukti yang dimudahkan oleh Allah menghafazkannya dan menafsirkan maksud serta tujuannya bagi orang-orang alim yang berpengetahuan serta mereka itu mengerti benar-benar akan kandungannya. Jadi Quran tu turun, antara sifat di Quran tu dia mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ayat bawah tu. Sungguhnya kami Allah telah memudahkan Quran itu untuk diingat dan dimengerti. Tetapi apakah orang mahu mengambil pelajaran? Maksudnya tuan-tuan, Al-Quran ni dia ada dua jenis ayat kan. Kita dah selalu sebut. Satu kita panggil ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang jelas. Satu lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama. Itu perlu kepada tafsiran dan takwilan. Tetapi bagi yang mengaji bahasa Arab, mereka faham maksud Quran ni sebenarnya. Faham maksud Quran tu, boleh dimengertikan, boleh difahami oleh para sahabat. Rasulullah bila mengajar, orang Arab faham maksud Quran ni. Jadi dia mudah untuk dihafal, kata Allah Ta'ala. Quran ni adalah sifat dia dimudahkan untuk menghafaz. Memang tuan-tuan, kalau yang mengaji bahasa Arab, tanya anak-anak kita yang hafal tu. Kalau dia ada belajar bahasa Arab, dia menghafal tu senang je. Yang payah tu nak kekalkan ingatan, yang itu payah. Menghafal tu, kalau yang dah biasa menghafal, semuka tu paling lama pun ingat 45 minit ke sejam. Paling cepat pun 15 minit ke 30 minit satu muka tu. Boleh, senang hafal dia. Tapi nak mengingat tu, tu masalah tu. Nak mengekalkan ingatan. Jadi Allah Ta'ala sebut, huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Allah Ta'ala mudahkan Quran tu untuk dihafaz dan diletakkan dalam hati orang-orang yang diberi pengetahuan. Sehingga Quran itu terpelihara dari diubah, dipinda dan dirosakkan orang. Mereka adalah orang-orang mukmin yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menghafazkan Quran di dalam hatinya dan mentafsirkan maksud serta kandungannya. Jadi bukan semua orang lah boleh hafal Quran. Ada orang anak-anak kita ni pun kadang-kadang dah masuk sekolah tu ngafal. Tak dapat-dapat dia ngafal. Ada yang laju-laju sangat pula. Orang suruh setahun 5 juzuk, dia setahun dah sampai 15 juzuk dah. Orang suruh habiskan tempoh 5 tahun, 2 tahun dia dah habis. Ada juga anak-anak kita yang macam tu. Anak-anak kita yang macam tu. Kita pun tuan-tuan boleh ni, kan saya selalu sebut. Dalam usia-usia yang macam ni, kita nak buat apa lagi? Semua Allah Ta'ala dah bagi dah. Kerja dah sampai berhenti kerja dah. Isteri dah ada, anak dah ada, rezeki dah ada, kereta dah ada, kenderaan dah ada.
Apa lagi yang Allah Ta'ala tak kurniakan pada tuan-tuan, pada kita tuan-tuan, dalam usia kita yang macam ni kan. Allah Ta'ala dah sempurnakan banyak perkara dah. Anak-anak dah lopeh, ada yang dah kahwin. Dulu kita bagi dia duit, sekarang dia bagi kita duit pula. Kita pula kulu kili, masjid surau rumah. Pergi sini, pergi situ, rayau je kerja kita. Rezeki turun dia. Padahal tak bekerja lagi kita dah. Kan maknanya rezeki Allah tetap berjalan kepada kita. Jadi kita jangan duduk macam tu ya tuan-tuan. Carilah usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan akhirat kita. Di antaranya baca Quran tadilah. Kan? Tak ada salah itu kan. Satu hari kita baca dah boleh baca dah. Tak ada masalah. Cubalah kita hafalkan. Satu hari satu ayat dia. Alif lam mim. Hari ni alif lam mim je. Lepas subuh alif lam mim. Lepas subuh ulang ni alif lam mim. Lepas asarkan alif lam mim. Sampai isyak dengan alif lam mim. Nak tidur kan bayang je alif lam mim. So dia ambil pula zalikal kitab. 2 hari dah 2 ayat. Rasoi lebih lagi setahun ni dapat hidup kita ni rasoi kan. Rasoi lah. Kok mati sok gi Allah alam lah. Kok setahun dah 365 ayat. 365 ayat dah sejuzuk lebih tuan-tuan. Sejuzuk lebih kan. Setahun kok 2. Satu hari satu ayat tu memang tak ingat tu. Tak payah nak risau tu dah. Sok pergi bawa ayat 2 lah. Ayat hari ketiga dah 3 ayat ngapal. Hari yang keempat 4 ayat. Hari yang kelima ulang 5 ayat. Bawa sikit dah. Rasa borek berhenti sekejap. Ulang yang tu ingat. Kan malam-malam kan kau bangun sembahyang bawa dalam Al-Quran tu dalam bacaan kita. Tuan-tuan jangan lupa saya pernah sebut kat sini dulu. Bahawasanya orang-orang Sayyidina Aisyah sebut suatu hadis yang sahih daripada Rasulullah. Hampir pastilah tidak ada orang-orang yang menduduki syurga Allah di tingkatan yang paling tinggi melebihi orang-orang yang mengingat Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Kita mungkin tak banyak, tapi kita masuk dalam golongan itu. Sebabnya tingkatan ahli syurga itu pada orang yang hafal Al-Quran dikira pada ayat-ayat yang dihafal. Akan kok 10 ayat, tingkat 10. 200 ayat, tingkat 200. Kalau Quran tu jumlah 3,000 lebih. Dah 3,000 tingkat lebih. Sekarang macam saya sebut dulu, cucu kita tingkat yang paling atas sekali. Kita tingkat 10 duduk. Padahal lagi tinggi tingkat itu lagi besarlah ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, orang-orang yang duduk tingkat bawah tengok berkuali-kuali bersinar-sinar yang orang duduk ke atas tu. Seperti bintang-bintang yang berkerlipan. Jadi tuan-tuan kita boleh buat usaha ini tuan-tuan sikit-sikit kan, sikit-sikit paling tidak pun tak kala kita dimatikan oleh Allah, ada yang kita bawa dalam dada kita ni mudah-mudahan selamat kita dalam kubur, menjadi sebahagian daripada darah daging kita ingatan Al-Quran tu. Kena usahakan tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan. Jadi bila Quran ni orang ingat, tak dapat orang nak ubah-ubah Al-Quran. Sampai ke hari ni dah lebih 1400 tahun dah orang-orang yang memusuhi kitab Al-Quran ni nak memesongkannya sampai ke ini tak berjaya. Sebab setiap zaman ada saja orang yang menghafaz Al-Quran. Fi suduril ladzina utul ilm. Allah Ta'ala masukkan dalam dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Tiada yang mengingkari keterangan-keterangan kami kecuali orang-orang yang aniaya, yang zalim. Atau ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang mempunyai keterangan-keterangan yang jelas, yang termaklum diketahui dalam kalangan orang-orang ahli kitab yang berpengetahuan, sebab mereka itu telah mendapati sifat-sifat baginda termaktub dalam kitab mereka. Jadi ayat fi suduril ladzina utul ilm ni, kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah sendirilah yang diberikan pengetahuan oleh Allah dalam hatinya, dan Rasulullah menerangkan kepada orang lain, pada sahabat-sahabat. Dalam hubungan ini Al-Bukhari telah meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, tidak ada seorang nabi pun
melainkan dia ada diberikan sesuatu yang diimani orang dengan yang selayaknya. Dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, maka aku berharap menjadi orang yang paling banyak mempunyai pengikut. Rasulullah sebut dalam hadis, semua nabi akan diberikan sesuatu yang orang akan jadi percaya pada dia. Aku pun, kata Rasulullah, diberikan wahyu yakni Al-Quran, dan aku harap akulah yang paling banyak mempunyai pengikut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis-hadis lain kita jumpa separuh daripada ahli syurga itu adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat bukti yang terang dalam hati orang-orang yang diberi pengetahuan ini, ada juga pandangan yang menyebut orang-orang yang mahir dalam bidang ini, tafsiran ini. Ada orang yang mahir dalam bidang Quran ni yang kita boleh belajar daripada dia. Zaman berzaman orang-orang ni ada ya. Sebab itu kita tengok dalam penafsiran Al-Quran ni, zaman-zaman tu ada je. Ada berpuluh-puluh tafsir kan. Tafsir Jalalain, Al-Alusi, Al-Maraghi, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili, tafsir Muni yang kita gunakan ini. Dan zaman ada ya orang-orang yang mahir dalam bidang Al-Quran ini yang menjelaskan isi-isi Al-Quran, sehingga Al-Quran tu terpelihara. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, dan tiada yang mengingkari keterangan kami kecuali orang-orang yang zalim, aniaya. Hanya orang-orang yang sombong menolak kebenaran dengan cara yang aniaya merekalah yang mendustakan ayat-ayat dan tanda bukti tersebut. Ini berlaku dalam setiap zaman. Ada menunjukkan penentangan yang secara jelas, tolak Quran terus. Ada yang beriman dengan Quran tapi nyuruk-nyuruk dongar Rasulullah baca. Di kalangan pemimpin Arab ada yang begitu. Sampailah ke zaman kita, ada yang baca Quran, ada yang faham Quran, ada yang tahu Quran kitab suci tapi tak nak beramal dengan isi Al-Quran. Itu pun jadi satu masalah juga tu. Tahu Al-Quran ni kitab orang beriman, besok dalam kubur dia tanya, apa kitab kau? Mereka nak jawab soal Quran, tapi dalam masa yang sama apa yang tercatat dalam Quran, yang terkandung dalam Quran, tak nak mereka implementasikan ataupun amalkan dalam kehidupan seharian. Ini yang banyak berlaku di akhir zaman ini. Di akhir zaman ni banyak berlaku macam itu. Yang paling bahaya sekali, orang-orang yang bersungguh-sungguh nak beramal dengan Quran, mencungkil isi-isi Al-Quran, menggali hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, cuba menjelaskannya kepada masyarakat. Orang ini nanti akan dilabel macam-macam. Macam-macam perkataan. Sehingga keluar perkataan-perkataan yang kita dengar tak apa nak sedap. Padahal kita pun kadang tak apa nak faham tentang Quran. Orang faham, orang terang, kita marah pula. Ada orang yang faham tapi oleh kerana kedegilan, buruk perangainya, maka orang-orang yang berusaha nak memahami Quran, nak memahamkan masyarakat ni, digola, dilabel macam-macam lah. Penunggang agama, apa lagi? Mempergunakan agama, siapa lagi? Yang ni masalah hari ni. Kan? Masalah hari ni. Jadi orang takutlah nak baca Quran. Bolehlah baca Quran. Baca Quran ni guna untuk diambil faedahnya, mendapat pahala yang besar ketika bulan Ramadan. Quran ni bukan untuk dibaca sahaja, difahamkan maksudnya. Difahamkan sungguh-sungguh, dan sepatutnya orang yang diberi faham Quran ni menerima dengan hati yang terbuka. Dan sebahagian manusia hari ini dia terima, sebahagiannya tak nak terima. Bila dia tak nak terima tu, maka keluarlah perkataan buruk-buruk ni. Ini orang ni menunggang agama ni, sampai keluar filem ya, mempergunakan agama. Dulu kat Melaka tafsir ni ada orang tanya, apa komen Ustaz label mempergunakan agama ni? Dia khabar agama ni turun memang untuk digunakan. Tapi tengok gunakan untuk apa? Kalau untuk kepentingan diri dunia kawan, yang tu salah.
Tapi kalau gunakan agama ni sesuai seperti mana yang diarah, disarankan oleh Allah, memang agama ni turun untuk digunakan. Kau tak guna agama, nak guna apa? Ha. Kau tak guna agama ni, tuan-tuan nak pandukan apa? Apa nak guna? Mana ada kitab yang nak digunakan? Kalau bukan Quran ni, Islam ni, Allah Ta'ala gunakan, turunkan agama ni sebagai dustur, perundangan, cara hidup Quran ni. Islam ni satu agama yang Tuhan gunakan. Satu manual untuk digunakan. Bertunjuk. Memang kau nak guna kan? Tapi gunalah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi orang tak nak guna agama. Bila tak nak guna agama tu, bila digunakan perkataan mempergunakan agama tu, orang takut dengan agama. Mana ada ruang dalam dunia ni agama dia boleh tak tepi? Saya selalu sebut, terberak pun ada agama kat situ, nak masuk tandas pun ada agama, nak makan pun ada agama, nak pakai baju pun ada agama, cik rambut pun ada agama, nak berjalan pun ada agama. Sekecil-kecil perkara agama bagi panduan. Sampailah sebesar-besar. Agama ni tak boleh disisihkan langsung daripada kehidupan manusia. Kalau sisihkan, yang jadi susah barik tu. Termasuklah hari ni. Bila kita berebut, nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, ataupun istilah kita bersiasah, berpolitik. Agama tu mesti duduk atas, mesti jadi panduan. Kau tak jadi panduan tu, itu akhirnya sosek barik tu. Jadi sosek barik sudah. Wallahu a'lam. Akhirnya tuan-tuan, ayat yang terakhir, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'min. Haqqat 'alaihim kalimatu rabb. Ini bukan ayat ini. Bawah ni. Wa qalu laula unzila 'alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ini ayat yang terakhir untuk pagi ni tuan-tuan. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan keterangan-keterangan mukjizat-mukjizat kepadanya dari Tuhannya? Katakanlah, hanya sahaja mukjizat itu di sisi Allah, dan saya hanyalah orang-orang yang memberi peringatan yang terang. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan keterangan-keterangan mukjizat kepadanya dari Tuhannya? Setelah Allah menunjukkan dalil tentang kebenaran Quran itu, datangnya daripada Allah, bukanlah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkannya di sini suatu perkara yang mengelirukan yang dibuat-buat oleh kaum musyrikin. Musyrikin Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan mukjizat? Yang itu perkara luar biasa yang diturunkan kepada Rasul zaman dahulu. Contoh, Nabi Saleh ada keluar unta, tang batu. Nabi Musa ada bagi tungkek jadi ular, boleh bola laut. Nampak mujizat-mujizat Tapi engkau ni Muhammad tak ada. Tak ada hujah dah. Kami meminta dan mencadangkan supaya engkau adakan seperti itu dari Tuhanmu. Taklah kat Tuhan kau betul Rasul, ada mukjizat. Allah Ta'ala Rasulullah, Allah Ta'ala ajar Nabi, Kul innamal ayatu indallah. Katakanlah, hanya sahaja mukjizat itu di sisi Allah. Allah menyuruh Rasulnya mengatakan kepada orang-orang musyrik yang membuat cadangan itu bahawa mukjizat adalah tertentu bagi Allah menetapkannya, kerana Allah tahu sekiranya kamu benar-benar mahu menerima petunjuk dan hidayahnya, nescaya Allah tunaikan apa yang kamu cadangkan itu dan mengadakan apa yang kamu pinta, sebab perkara yang seperti itu mudah saja bagi Allah mengadakannya. Tetapi Allah sudah pun tahu bahawa tujuan kamu sebenarnya hanyalah hendak mengajak bertengkar, ingin mencuba-cuba dan menuntut yang bukan-bukan. Orang musyrik Mekah. Dan hujah Al-Quran tak dapat dah. Fasah Quran ni daripada Allah, sebab Nabi tak tahu menulis. Jadi dicarilah alasan-alasan untuk menafikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat surah A'raf juga ada, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jitabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilai hadza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Bila dah lama wahyu tak turun, Rasulullah datang yang wahyu, Rasulullah bacakan.
Sahabat dengar, orang-orang lain yang tak beriman pun dengar, ya apa lagi Muhammad nak sebut ni? Apa Muhammad nak sebut? Bila dah lama wahyu tak turun, mereka pun ejek Nabi. Ha? Wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula jitabaitaha. Kau buat ayat tu Muhammad. Tuhan kau tak ada turun ayat dah. Kau buatlah ayat tu pula kata dia. Dia hina-hina Nabi. Kau boleh buat ayat, kan kau dah jadi rasul. Ayat dalam tak turun ni kau buat ayat tu. Laula jitabaitaha. Kenapa kau tak buat saja ayat tu? Nabi jawab, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku ni hanya ikut apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepada aku daripada Tuhanku. Mana boleh buat-buat. Hadza basairu min rabbikum. Quran ni adalah petunjuk daripada Tuhan kamu. Wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Petunjuk, petunjuk jalan dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Aku tak nak beriman tak jadi petunjuk lah. Jadi Allah Ta'ala ajar Nabi, katakan Muhammad bahawasanya mujizat-mujizat ni nak bagi tak bagi ni, ini urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan urusan Rasul-Rasul. Tuhan tidak akan memperkenankan permintaan kamu. Hal yang seperti ini pernah dinyatakan oleh Allah pada ayat 59 surah Isra yang berbunyi, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Dan tak ada yang menghalang kami untuk mengirimkan keterangan-keterangan, melainkan keterangan-keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang pertama dahulu. Dan kami berikan kepada Samud unta betina menjadi bukti yang terang, tetapi mereka menganiayakannya. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dah. Wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Warja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha. Ini unta ni daripada Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Biarkan fadharuha ta'kul fi adrillahi wala tamassuha. Biar dia makan, biar dia minum, biar dia merayau kat bumi ni. Wala tamassuha. Jangan sekali-kali kau usik, kau zalimi dia, kau naya dia. Tapi orang Samud akhirnya semelih unta tu. Allah Ta'ala azab. Sama juga sampai zaman Muhammad dia minta mujizat, tanda. Allah Ta'ala jawab. Orang dulu-dulu minta tanda juga. Aku bagi tanda, dibunuh unta. Begitu juga zaman Nabi Musa. Nabi Musa dah bawa tongkat. Bola laut lari. Apa jawapan umat dia? Ketika itu, waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Kau datanglah bawalah apa-apa tanda bukti pun Musa, apa pun bukti kau bawa dengan tujuan nak mensihir, kata nak menyihir mereka. Fama nahnu laka bimu'minin. Kami sekali-kali takkan beriman dengan kau wahai Musa. Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafa'di wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Taala pun azab kaum Musa, hantar belalang, hantar angin taufan, hantar kutu. Belalang, kutu, angin taufan, dam, ayat, darah yang mengalir, air, darah semua. Kerana mereka membesarkan diri. Sehingga bila turun azab, barulah mereka doa, minta. Nabi Musa berdoa kepada Allah, la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau kau minta kat Tuhan kau wahai Musa, Tuhan kau hilangkan semua penyakit yang ada sekarang ni, kami akan bebaskan Bani Israel ikut engkau wahai Musa. Tapi akhirnya mereka engkar janji. Itulah yang berlaku kepada umat terdahulu, termasuklah sampai zaman orang Quraisy ni minta tanda. Allah Ta'ala jawab dalam Quran dah. Orang dulu-dulu bagi tanda, tetapi mereka engkar. Dan akhirnya kemudian Allah menyuruh Rasulnya menyatakan lagi, wa innama ana nadhirum mubin. Dan saya hanyalah orang yang memberi peringatan yang terang. Katakan wahai Muhammad, bahawasanya urusan kamu itu hanya beri amaran, beri keterangan kepada mereka.
Nak beri petunjuk pun Rasulullah tak boleh. Rasulullah sampaikan saja. Kan? Rasulullah hanya boleh sampaikan saja, yang memberi petunjuk hanya Allah semata-mata. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dibiarkannya sesat, maka engkau tidak sekali-kali memperoleh penolong yang menunjukkan jalan yang benar kepada. Ayat bawah tu, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tiada terwajib atasmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidayati mereka, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dengan maksud manusia tidak ada kemampuan untuk nak tarik orang ke jalan Allah. Yang ada kemampuan Tuhan beri adalah usaha. Hasilnya Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, kan dalam ayat tu. Tak ada seorang pun yang berkehendak melainkan kehendak-kehendak dia tu semua bergantung dengan kehendak Allah. Bukannya nak beriman, hal beriman, bondo yang lain yang kita buat dalam muka bumi ni pun semuanya dengan izin Allah. Tak ada yang manusia buat kerana kehendak dia. Kita datang suar atas masjid ni, tuan yang rasa kerana tuan nak sampai, tuan-tuan sampai. Sehingga disebutkan oleh Al-Hasan, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, barang siapa yang menyandarkan sesuatu perkara itu berlaku kerana kehendak dia, faqad kafar, kata Al-Hasan. Maka kafir orang tu. Dia pergi masjid sebab dia sampai masjid ni sebab dia nak pergi masjid ni. Tak. Semuanya itu bergantung dengan kehendak-kehendak Tuhan. Termasuk dalam bab iman, tak ada orang boleh beriman. Semuanya kerana Allah Ta'ala izinkan dia beriman. Tuhan nak. Kita ke sini pun Allah Ta'ala nak. Bukan kerana kita yang nak sini ni. Jangan silap tuan. Bila Allah Ta'ala tak berkehendak, kehendak Allah tu tak selain kehendak kita, kita nak tapi kita tak jadi. Dia takkan jadi. Umpamanya, bersungguh-sungguhlah pagi tadi kita nak datang sini. Oh, hari ni ayah Ahad ni, ramai kawan-kawan apa semua ni, dia ada kuliah subuh, nak duduk jumpa kawan-kawan, berkuliah kan, lepas tu boleh borak-borak. Ini niat tu nak sembahyang subuh berjemaah. Kita dah pakai baju dah, pakai serabut dah semua. Allah Ta'ala kata, oh hari ni kau nak tapi aku tak nak. Dia sakit perut kita, masuk tandas langsung. Imam dah bagi salam, baru habis kita dalam tandas. Mau mulai perut kita. Memang kita nak pergi. Tapi Allah Ta'ala, tak, hari ni kau tak sampai masjid. Kau ke rumah kau ya, kata berak. Berak kita. Orang sakit-sakit, sakit menaik selemu. Logik akal ni takkan dia pergi ke masjid tu. Dengan siap batuk-batuk lagi kan. Tak mungkin boleh pergi ni. Dia nak pergi juga. Menaik-naik selemu, bawa ICU sampai juga dia ke masjid. Tuhan nak dia sampai. Sakit-sakit pun sampai dia, Allah Ta'ala nak dia sampai. Kan? Tuhan nak. Kita punya susah kan. Dah lama dah abah nak tukar kereta ni, asyik proton lama ni, abah nak beli paling tidak pun wajar. Kita kumpul-kumpul dah banyak dah duit. Memang kita nak beli, kita mana dapat dah. Akal ni kata mana dapat. Kehendak kita. Tapi Tuhan tak berkehendak. Datanglah anak kita yang sulung tu. Allah nak kahwin nak deh. Dah keluar duit tak jadi beli. Tengok. Kan. Memang tak ada duit dia. Tak ada lah Ustaz. Kalau nak beli kereta ni. Ni pun cukup lah tadi. Memang hati tu nak. Tapi tak ada rezeki Logik dia tengok memang tak ada reda. Ada pula orang beri kereta kat dia. Dia tak ada beli. Duit pun tak ada. Tapi ada kereta tu. Sebab Tuhan berkehendak. Jadi yang berlaku hari ni tuan bukan kehendak-kehendak kita. Kita nak menantu timah. Ada nama timah sini, minta maaf puannya. Ibu dia pun dapat minah. Ya Tuhan nak minah jadi menantu kita. Bukan timah. Macam mana? Jadi semua kehendak-kehendak tu, kalau kita tahu yang ini, selesai masalah. Bila berlaku sesuatu yang tak selain keinginan kita tu, nak buat macam mana? Kita tak boleh lari daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta beriman pun. Nabi itu sendiri berkehendak. Tinggi kehendak Nabi itu. Siapa tak tahu? Di akhir-akhir ayat Pak Saudara Abu Talib, Nabi kehendak Nabi tinggi sangat. Nakkan Abu Talib tu beriman. Sampai disebut, kita dah ngaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum kan. Rasulullah duduk dekat Abu Talib. Sebut, wahai Pak Saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Supaya ucapan yang keluar daripada mulut ini boleh jadi aku jadikan bukti, saksi untuk selamatkan kau di hadapan Allah. Nabi berkehendak sungguh. Tapi Allah Ta'ala kehendak dia lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad, walaupun kamu rasul, kamu tak boleh beri hidayat ke orang, tetapi Allah lah yang beri hidayat pada siapa yang dikehendaki. Nabi berkehendak sungguh, tapi adakah pak saudara dia beriman? Abu Talib yang menjaga dia, yang menyayangi dia, yang menahan dia daripada gangguan orang musyrik ketika itu? Tak. Rasulullah nak sangat, tapi tak dapat kerana kehendak Allah tak selain dengan kehendak Nabi pada ketika itu. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan, yang Nabi sebut innama ana nazirum mubin. Aku ni beritahu je, beri peringatan dia. Kau nak ikut tak ikut, itu bukan urusan. Aku dah beritahu dah, kata Rasulullah. Maknanya apa? Semuanya bergantung pada kehendak Allah. Jadi kalau kita faham yang ini, konsep qada qadar, kita lebih ridha dalam kehidupan kita tuan-tuan, dan kita jadi lebih tenang lah. Apa saja yang berlaku, jangan lupa semuanya adalah di bawah urus tadbir, kehendak kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya, panjang umur, murah rezeki. Kita akan cuba lagi baca lagi kitab ni. Kalau ikut pengalaman tuan-tuan, saya ambil 12 juzuk itu, juzuk 12 saya ambil di pertengahan. Makan 12 tahun juga tuan. Umur kita ada lagi 8 tahun, saya ingat dapat kita khatam 30 juzuk ni. Kok tak ada, kita khatam dululah. Kan? Mudah-mudahan sampailah kita. Pasanglah niat untuk kita khatamkan secara tafsiran insya-Allah. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Ku adalah, biasa tak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ada tuan-tuan, kita berhenti di sini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقلامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bis shawab.